Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin bercerita tentang isu-isu falsafah dalam pendidikan anak-anak mengikut perspektif Islam. Dapat 3 isu utama dalam falsafah, yaitu kita sebut sebagai isu yang melibatkan 3 hubungan utama, yaitu pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah. Apa isu-isu dia? Dan biasanya isu ini melibatkan akidah. Dan kedua adalah hablum minan nas, yaitu hubungan dengan manusia. Isu-isu yang melibatkan hubungan dengan manusia biasanya melibatkan jawatan, kuasa, suah, salah guna kuasa. Dan ketiga adalah hablum minal makhlukat, yaitu isu dengan alam sekitar, contohnya macam kerusakan alam sekitar. Jadi bagi saya sendiri, saya Syarul Nizam Ismail, saya akan menceritakan dengan isu-isu yang ada di dalam hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah. Kalau kita tengok kan, isu akidah ini dia adalah satu isu yang paling ataupun keras dalam Islam itu sendiri. Yaitu pertama sekali kita tengok berkenaan dengan gips. Kalau kita tengok sini, saya ada ambil sedikit catatan akbar yang disebut sebagai Jakim Tumbuh Aspek Akidah, Kebajikan Kanak-kanak dan Wanita. Maksudnya di sini kan, kalau kita tengok gips nih, dia terlalu mengagungkan satu individu, satu sosok individu yang kita sebut sebagai Ustadz Asy'ari. Ustadz Asy'ari ini dia terlalu diagungkan sehingga menganggap dia ini boleh berjumpa dengan Rasulullah sama ada secara nyata ataupun secara yaqazah, yaitu siap dalam mimpi. Dia boleh berhubung direct dengan Imamul Mahdi yang kita sendiri pun tidak kenal. Kalau ikut daripada hadis-hadis Nabi, tidak siapapun yang mengetahui siapa Imam Mahdi sebenarnya, melainkan apabila Allah telah zahirkan. Jadi benda ini diberikan akidah, sebab apa-apa melibatkan kepercayaan ini, itulah melibatkan akidah kita sendiri sebagai umat Islam. Di negara-negara Arab ataupun Timur Tengah kita sebut. Timur sana di Timur Tengah itu kan kita ada, bila kita nampak Timur Tengah nih, dia ada satu kita sebut sebagai pahaman radikal yang ekstremis yang kita sebut sebagai Wahabi, Salafi Wahabi. Dan dorang nilai yang adalah pencetus kepada Arab Spring itu sendiri. Siapa sebenarnya tokoh pemikir dia ini? Ada tokoh pemikir dia adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu dia telah hidup dalam 260 hingga 324 Hijrah bersamaan dengan 874 hingga 936 Masehi. Ada satu hadis Nabi sebut, zaman yang terbaik aku adalah 3 kurun selepas aku. Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini dia hidup di zaman itu. Dan dia ini juga seorang anak didik Al-Kindi. Syekh Al-Kindi ini dia adalah tokoh ataupun pemikir yang membawa pahaman Aristotle masuk dalam ajaran kita. Dan bagi Al-Kindi, manusia ini dia akan sering kali untuk mencari kebenaran. Tapi kebenaran bagi Al-Kindi adalah pada agama itu sendiri. Pegang kepada setiap nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Begitu juga apa yang dibawa oleh anak didiknya nih, Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Ataupun dia adalah pelopor kepada pemahaman ataupun mazhab Asy'ariyah itu sendiri. Jadi kebanyakannya orang Islam di dunia nih berpegang kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Apa yang dia nyatakan berkenaan dengan, kita boleh tengok sini, saya ambil satu quote disebut, akal manusia ini memiliki batasan dalam memahami aspek-aspek tertentu tentang Tuhan dan alam. Al-Quran dan hadis adalah sumber utama dalam memahami sifat-sifat Tuhan. Maksudnya, kita tidak boleh terlalu apa yang diambil oleh Al-Asy'ariyah ya. Bila kita tidak boleh terlalu berdasarkan logika akal semata-mata. Ada benda yang kita kena berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, kalau kita ambil berkenaan dengan contoh yang paling dekat adalah Isra dan Mi'raj. Tidak ada manusia yang boleh buat. Tapi kenapa kita kena terima? Sebab hadis ataupun nas dalam Al-Quran itu jelas menyatakan berlakunya perjalanan itu. So bagi Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini, benda itu adalah benar. Sebab apa? Sebab Al-Quran sudah menyatakannya. Kemudian disokong oleh hadis-hadis Nabi. Dan dia pun percaya apa yang dinyatakan itu adalah benar. Sebab apa? Sebab akal kita dia terbatas untuk memikirkan sesuatu benda yang melibatkan ketuhanan. Kita tidak mampu untuk berpikir sedalam itu. Jadi cara dia untuk kita mengenal Allah dan Rasul ini adalah melalui Al-Quran dan hadis Nabi itu sendiri. Itu pertama. Kita kena paham, kita kena kenal agama ini betul-betul dulu. Kemudian, bila sudah kita kenal, barulah tidak akan ada isu-isu yang terjadi. Jadi, apa pula kesan isu akidah dalam pendidikan? So, kalau kita tengok di sini kan, pertama sekali kita sebut sebagai, pertama paling penting adalah ajaran sesat. Dan benda-benda yang akan jadi yang paling buruk adalah radikal extremism. So, ini nih, kebiasaannya, akidah nih, dia bermula daripada rumah. Hilang identiti diri. Maksudnya, kanak-kanak ini akan hilang identiti diri, so dia ikuti bapaknya. Anak-anak ini tidak sudah kenal siapa dia punya diri dia bermula untuk jadi lebih taksub pada pemimpin. Sebab apa? Sebab asuhan daripada ibu bapak dia sendiri. Lepas itu bila ini jadi, maka terjadilah perpecahan antara umat Islam. Bila
bila kita start perpecahan, sebab ideologi kita dah sama. Dan kemudian bila jadi begini, pecahan nih sebab apa? Sebab kita kena ingat, yang hak nih tidak akan bersama-sama dengan yang batil sampai bila-bila. Jadi cara dia pula secara otomatik ideologi seperti ekstremis akan menyerap dalam diri. Kanak-kanak ini akan mula untuk menjadi lebih ekstrim. Contohnya bila kita tengok pahaman Salafi Wahabi, mereka akan menyatakan, ini haram, ini haram, ini haram, kamu masuk ke neraka. Setiap perkara-perkara ini perkara-perkara yang biasa orang akan sebut. Kita sebagai negara majmuk di negara Malaysia ini sendiri, kita tidak mampu untuk buat contohlah paling dekat kita sekarang menyambut hari Christmas. Even kita sebut Merry Christmas pun ada ditegak dan dilarang kalau itu pahaman daripada Salafi Wahabi. So bagi mereka itu ada perkara-perkara dolala. Tapi kalau kita ikut manhaj yang sunnah wal jamaah yang sebenar, tidak ada masalah untuk kita mengucapkan ataupun meraihkan hari dengan sahabat-sahabat kita selagi mana dia tidak melibatkan perayaan ini tidak melibatkan keagamaan orang. Kalau melibatkan kebudayaan tidak masalah. Contohnya orang tua datang situ kita makan dan makanan itu dijamin dengan halal ya, tidak masalah sebenarnya. Tapi ini berdasarkan apa yang saya ambil nih berdasarkan mufti kita sendiri, mufti negeri Sabah. Kemudian macam saya sebut, bila ideologi ekstremis ini wujud, kanak-kanak ini akan menjadi lebih, akan lahirnya rasa sifat keganasan. So apa orang tidak mau melihat contohnya macam perkara-perkara bid'ah dilakukan. Bila kita buat tuh, ingat pahaman nih, bila kita sebut dolala nih, kita masuk neraka, kita yakin orang tuh masuk neraka, darah kau adalah halal bagi orang untuk diambil. So benda-benda begini akan menjadikan kanak-kanak menjadi ekstrim. Bila kita masuk di tabika, kita masuk dalam pendidikan, orang akan nampak orang lain ini hina, yang betul-betul orang mesti ikut orang. Jadi benda ini akan menjadikan orang nih mudah untuk bergaduh, tidak suka untuk bersosial, dan benda ini akan menyusahkan guru juga nanti waktu di sekolah. Jadi benda ini kita kena cegah. Macam mana pula cara untuk menanganinya? Pertama sekali kita kena tambah baik kurikulum dalam pendidikan. Pendidikan akidah nih kita kena bermula daripada awal lagi, mungkin daripada peringkat kanak-kanak ataupun peringkat tabik, untuk kita kenal siapa Allah sebenarnya. Jadi kita kenal agama Islam ini lebih dalam daripada tingkat tabika lagi. Kedua, kita boleh berikan latihan kepada guru. Latihan kepada guru di sini maksudnya kita mantapkan dulu juga cikgu ini. Sebab cikgu ini adalah kunci untuk mengubah macam mana yang kita belajarkan. Apabila ekosistem yang kita pernah pelajari, ekosistem dan rumah ini kumpul dalam satu untuk menjadi satu mesosistem, cikgu inilah yang akan jadi dia punya kunci untuk kita boleh hidup harmoni. So dalam agama kita juga kita memang dituntut untuk menjaga keharmonian. Ketiga adalah melalui teknologi dan platform media sosial. Maksudnya di sini kan kita kena sentiasa berdakwah. Dakwah kita ini mungkin secara sama ada secara halus ataupun secara tidak, kita kena sentiasa terangkan kepada masyarakat berkenaan dengan ideologi yang tidak betul. Mana-mana ideologi yang tidak betul kita sentiasa kena kuatkan kepada ibu bapa kita supaya kanak-kanak ini mudah untuk terikut. Kanak-kanak ini biasa diorang suka benda-benda yang macam kartun ataupun animasi, benda-benda video-video pendek. Jadi orang akan tengok. Jadi benda ini bila masuk dalam pemikiran orang otomatis akan berpikir, apa yang dibuat contohnya macam ideologi ganasan ini salah, yang betul adalah kebaikan. Ataupun animasi Oma dan Nana, itu adalah animasi yang sangat baik. Jelas sekali adalah pelaksanaan program dakwah. So program dakwah di sini dia dikhususkan kepada ibu bapak lah. Kita mungkin macam sebagai guru kita boleh bekerja sama dengan Jain ataupun Jakim untuk panggil ibu bapak buat kita panggil program itu sesuai kenal dengan ibu bapak ataupun sesi apa-apa berkenaan dengan agama ini, dan waktu itu kita akan masukkan elemen-elemen keagamaan dalam itu. Waktu itu untuk kita kenal siapa Allah sebenarnya, betapa bahayanya pahaman-pahaman yang bukan berdasarkan fikrah kita yang sebenarnya, itu fikrah sunnah wal jamaah. Assalamualaikum, saya akan teruskan dengan isu yang kedua, iaitu hablum minan nas, iaitu hubungan dengan manusia. Jadi dalam perbincangan ini saya akan memilih satu isu dan saya akan kaitkan dengan pemikiran tokoh dalam perspektif Islam. Isu yang saya pilih adalah isu rasuah yang berlaku di dalam institusi pendidikan. Jadi kita akan terangkan isu ini dikaitkan pula dengan pemikiran tokoh Islam, iaitu yang saya pilih adalah Imam Al-Ghazali. Sebelum tu, saya Alfian bin Jamjin. Baik,
Kita berkenalan dahulu dengan tokoh yang kita pilih. Tokoh yang kita pilih adalah Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang ahli falsafah dan teologi Islam yang sangat terkenal. Pandangan Al-Ghazali tentang pendidikan dan etika sangat relevanlah dengan isu yang berlaku pada masa kini. Sebelum tu kita berkenalan dulu dengan Imam Al-Ghazali, ataupun nama penuhnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau adalah seorang tokoh terkenal dalam falsafah dan teologi Islam. Beliau dilahirkan pada tahun 1058 di Tus, Iran. Al-Ghazali juga dikenali sebagai Hujat al-Islam yang bermaksud bukti Islam. Beliau seorang pemikir yang terkenal dalam berbagai bidang seperti falsafah, teologi, logik, hukum syariah dan tasawuf. Salah satu karyanya yang paling terkenal ialah Ihya Ulumuddin, ataupun dalam bahasa Melayu Pemulihan Ilmu Agama. Buku inilah yang telah menjadikan ilmu tasawuf itu diterima sangat baik di kalangan masyarakat Islam yang ortodoks. Al-Ghazali juga dikenali disebabkan oleh kritikan-kritikannya terhadap falsafah Neoplatonism dan juga karya-karya falsafah yang dibawa oleh Ibn Sina. Ketika Al-Ghazali berada di puncak karyanya sebagai profesor di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, beliau telah mengalami satu krisis spiritual yang mendalam. Pada waktu itu, beliau adalah seorang ulama yang sangat dihormati dan tulisannya dalam bidang falsafah, teologi dan hukum syariah telah mendapat pengiktirafan yang luas. Namun beliau telah mula merasakan krisis dalaman, iaitu mengenai ilmu dan juga mengenai kehidupannya. Krisis ini telah menyebabkan beliau mengalami sakit secara fizikal dan mental yang serius. Al-Ghazali akhirnya membuat keputusan untuk meninggalkan kedudukannya serta kekayaannya di Baghdad. Beliau memulakan perjalanan rohani untuk mencari kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menjalani perjalanan rohani, pengalaman pribadi dan perjalanan, beliau telah membawa perubahan yang besar di dalam pemikirannya, dan beliau telah kembali ke dunia akademik dengan perspektif yang lebih mendalam dan kefahaman yang lebih mendalam tentang agama. Selepas itu beliau terus menyampaikan ajaran dan terus menulis sehingga ke akhir hayatnya. Dan seperti yang kita tahu, Al-Ghazali telah meninggalkan satu legasi yang besar dan sumbangan yang sangat banyak di dalam dunia Islam. Kita bincangkan isu semasa, yaitu isu yang saya pilih adalah rasuah yang berlaku di dalam institusi pendidikan dan terkaitkan dengan pemikiran tokoh Islam. Isu yang pertama ialah berlakunya penurunan kualiti dalam pembelajaran. Apabila rasuah berlaku, dana atau sumber yang sepatutnya digunakan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran telah dialihkan ke tujuan yang lain. Ini menyebabkan sepatutnya dana tersebut ke kemudahan asas, ke bahan pembelajaran dan tenaga pengajar akhirnya tidak dapat disalurkan. Menurut Al-Ghazali, beliau menekankan betapa pentingnya pendidikan yang berkualiti dan beretika. Beliau percaya ilmu pengetahuan harus digunakan untuk membangunkan masyarakat. Penurunan kualiti pembelajaran akibat rasuah jelas bertentangan dengan prinsip yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, kerana ia telah menghalang akses kepada sebuah pendidikan yang berkualiti. Isu yang kedua, penerimaan pelajar yang tidak layak. Rasuah dalam proses penerimaan pelajar seperti suapan untuk memasuki sebuah institusi tertentu menyebabkan individu yang tidak sepatutnya, tidak layak telah diterima masuk ke dalam sebuah institusi pendidikan, manakala pelajar yang berbakat dan yang layak, yang berkualiti pula diketepikan kerana amalan rasuah ini. Ini sangat merugikan institusi pendidikan dan negara. Menurut Al-Ghazali, dalam pemikirannya, keadilan adalah asas penting dalam setiap aspek kehidupan termasuk pendidikan. Rasuah yang membolehkan pelajar tidak layak diterima ke institusi pendidikan akan menimbulkan satu ketidakadilan dan merugikan pelajar yang berbakat dan layak. Ini adalah satu perbuatan yang zalim, tidak sepatutnya berlaku. Isu yang ketiga adalah boleh berlakunya ketidakcekapan tenaga pengajar. Rasuah dalam sistem pendidikan adalah guru dan pensyarah yang diambil bertugas dan diambil bekerja melalui amalan rasuah
mereka adalah di kalangan kurang layak, tidak berkualiti dan tidak mempunyai integriti. Ini akan menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam institusi pendidikan. Maksudnya mereka yang tidak layak ini mungkin tidak dapat untuk mencapai matlamat yang diinginkan di dalam institusi pendidikan. Menurut Al-Ghazali, beliau mementingkan kelayakan dan kualiti di dalam pengajaran. Oleh itu, guru yang diambil melalui rasuah ini boleh jadi mereka di kalangan yang tidak berkualiti dan merosakkan keberkesanan pendidikan, bertentangan dengan prinsip yang menekankan bahawa kebenaran dan etika di dalam pendidikan. Isu yang seterusnya ialah bagaimana rasuah dalam pendidikan itu sebenarnya merugikan dana awam. Dana awam ni sepatutnya diperuntukkan untuk pendidikan namun diseleweng akibat perbuatan rasuah. Ini mengurangkan pelaburan di dalam infrastruktur pendidikan, pembangunan tenaga pengajar dan program pembelajaran yang akhirnya akan menjejaskan pembangunan modal insan dan pendidikan negara. Al-Ghazali juga berbicara tentang tanggungjawab menguruskan sumber yang baik. Jadi penyalahgunaan dana awam akibat rasuah ini menunjukkan adalah sebuah kegagalan dalam menjalankan tanggungjawab tersebut. Ini akan menjejaskan pembangunan dalam sesebuah masyarakat. Isu yang seterusnya ialah melahirkan tenaga kerja yang tidak berkualiti. Sistem pendidikan yang dicemari rasuah akan menghasilkan graduan yang tidak berkualiti. Ini akan melemahkan daya saing tenaga kerja negara di peringkat global dan memberikan kesan negatif kepada ekonomi negara dalam tempoh jangka masa panjang. Menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah kunci untuk melahirkan individu yang berkemampuan dan beretika. Sistem pendidikan yang tercemar dengan rasuah akan melahirkan graduan yang tidak berkualiti dan seterusnya akan menjejaskan kualiti tenaga kerja dan kemajuan sesebuah negara. Berdasarkan isu tersebut, isu rasuah dalam sistem pendidikan, dia telah banyak menjejaskan hubungan antara manusia itu dan tidak mendatangkan banyak faedah. Oleh itu, pemikiran Al-Ghazali menekankan keadilan, integriti dan tanggungjawab dalam pendidikan yang mana semua ini bertentangan dengan kesan negatif rasuah yang telah kita bincangkan. Oleh itu, pendekatan Al-Ghazali dapat kita gunakan sebagai panduan untuk memperbaiki sistem pendidikan kita di masa akan datang. Isu yang ketiga iaitu isu hablum minal makhlukat ataupun hubungan dengan alam sekitar akan dibincangkan selepas ini. Okay, pada hari ini saya ingin membentangkan pasal hubungan manusia dengan alam sekitar. Hubungan manusia dengan alam sekitar, konsep ini makhluk boleh merujuk pada manusia, haiwan, rumah dan semua elemen alam sekitar. Hubungan manusia dengan alam sekitar adalah saling bergantung dan memerlukan keseimbangan yang baik untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan kedua-duanya. Dengan meningkatkan kesedaran dan mengamalkan cara hidup yang lebih lestari, kita dapat memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Hubungan manusia dengan alam sekitar, bahasa Arab boleh dirujuk sebagai alaqatwa al-insan bil biha. Ini sering dibincangkan dari perspektif agama, sosial dan ekologi. Beberapa konsep utama termasuklah pertama, keseimbangan ekologi, yaitu prinsip bahawa manusia harus hidup dalam keseimbangan dengan alam sekitar, menjaga alam sekitar dari kerusakan. Kedua, khalifah dan Islam yang merujuk daripada tanggungjawab manusia sebagai penjaga bumi. Ketiga, sumber semula jadi. Kepentingan memelihara sumber semula jadi seperti air, tanah dan buat untuk kegunaan generasi masa depan. Dan keempat ialah berlanjutan, yang maksudnya menggunakan sumber dengan cara keberlanjutan supaya alam sekitar terus dapat menyokong kehidupan. Dalam ajaran agama dan falsafah kehidupan, hubungan ini menekankan beberapa aspek penting. Pertama ialah saling hormat. Maksudnya manusia harus menghormati kehidupan makhluk lain, tidak menyakiti dan menjaga mereka. Yang kedua ialah tanggungjawab. Sebagai makhluk yang diberi akal, manusia bertanggung jawab menjaga alam sekitar dan memastikan kesejahteraannya. Dan ketiga ialah keprihatinan. Pendidikan menunjukkan empati dan balas kasihan terhadap semua makhluk. Hubungan ini bukan hanya penting untuk keseimbangan ekosistem,
tetapi juga untuk manusia dan kesejahteraan rohani kita. Hubungan manusia dengan alam sekitar telah dibahas oleh seorang tokoh Islam yang bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun seorang tokoh intelektual besar dari Al-Qaeda yang punya pandangan yang sangat mendalam tentang hubungan manusia dengan alam sekitar. Beliau telah memperkenalkan konsep umran al-ahlam yang diterjemahkan bermaksud kemakmuran sejagat. Beliau berpendapat bahawa kemakmuran bukan saja tentang kekayaan, tapi hubungan harmoni antara manusia dan alam sekitar. Oleh itu, pandangan Ibnu Khaldun memberikan perspektif yang relevan tentang permasalahan isu-isu semasa seperti perubahan iklim dan kelestarian alam semula jadi. Beliau menekankan bahawa pemahaman dan penghormatan terhadap alam sekitar adalah kunci untuk mencapai kemakmuran sejagat yang berterusan. Pandangan Ibnu Khaldun juga telah dinyatakan dalam karya yaitu Muqaddimah yang menyatakan bahawa hubungan antara manusia dan alam sekitar sangat penting untuk berkembang, untuk kelangsungan masyarakat. Beliau berpendapat bahawa alam sekitar mempengaruhi individu dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Beliau juga menekankan pentingnya menghormati alam dan menggunakan sumber-sumber alam semula jadi. Mengikut karya beliau Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengkritik tentang aktiviti manusia yang menyebabkan kerusakan alam dan kemusnahan ekosistem telah membawa kehancuran pada masyarakat secara ilmiah. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyatakan tentang keseimbangan alam. Beliau percaya bahawa alam dan manusia mempunyai hubungan yang saling bergantung, di mana alam menyediakan sumber daya untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh itu, alam sekitar perlu dihargai dan dijaga agar kehidupan manusia dapat berterusan secara sejahtera. Hubungan antara kesetaraan dan kemajuan manusia. Ibnu Khaldun juga telah membuat satu kajian bagaimana keadaan alam sekitar dan sumber semula jadi boleh mempengaruhi perkembangan sebuah masyarakat. Dalam karya beliau memastikan bahawa faktor-faktor seperti iklim, geografi dan tanah memberi kesan pada ekonomi dan perkembangan sosial suatu tamadun. Contohnya, kawasan yang subur cenderung untuk menghasilkan masyarakat yang lebih makmur, sementara kawasan yang kering dan tandus boleh mengalami perkembangan ekonomi dan sosial. Hubungan manusia dengan alam sekitar telah dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran melalui surah Ar-Rum ayat 41 yang menyatakan telah timbul berbagai kerusakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian karena Allah hendak merasakan mereka sebagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Kesimpulannya, hubungan manusia dengan alam sekitar adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Tindakan dan keputusan manusia boleh membawa kesan positif atau negatif pada alam sekitar, dan seterusnya memberi impak pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Oleh itu, sangat penting untuk mengamalkan sikap yang bertanggungjawab dan bijak dalam penggunaan dan pemeliharaan sumber alam sekitar bagi memastikan kelestarian bagi generasi masa hadapan. Secara keseluruhannya, Ibnu Khaldun menyadari bahawa pentingnya untuk menjaga alam sekitar sebagai sebagian daripada usaha untuk mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan sosial. Pemikiran beliau menunjukkan bahawa alam dan manusia tidak boleh dipisahkan, dan pengurusan yang bijaksana terhadap alam sekitar adalah kunci kelangsungan dan kemakmuran sebuah tamadun.